teori saya, dia macam ni tuan-tuan. Apabila GPS keluar daripada Barisan Nasional pada tahun 2018, dia menyedari bahawa GPS itu tidak kuat. Laporan daripada YB Hasidah, Dun Semariang juga mengatakan logo GPS itu kurang dikenali. Jadi dia kata, macam mana kita nak menangkan juga GPS ni? Macam mana cara kita nak menang? Ini you have to bear with me, sebab apa yang saya nak cerita ini akan ada kaitan dengan apa yang akan berlaku dalam federal PRU tak lama lagi ni. Dia ada kaitan dia. Okay, bear with me. Dengar dulu. Now, macam mana dia kata GPS sekarang ni tak kuat? Sampaikan Abang Joe lari ke gedung daripada Dun Satok. Dun Satok ni Dun senang nak menang, tapi dia lari ke gedung kerana dia takut dia kalah. So dia kata kita kena pastikan bahawa undi pembangkang itu pecah. So macam mana kita nak pastikan undi pembangkang itu pecah? So maka dilantiklah orang yang the money man of PBB. Dinamakan Tan Sri, kan? Saya tahulah siapa namanya. Tapi namakan dia Wong Sungkoh. Siapa itu Wong Sungkoh? Wong Sungkoh ini adalah orang kepercayaan Taib Mahmud. Ini orang Sarawak semua tahulah. Wong Sungkoh ni dipanggil money man Taib Mahmud ni. Orang kepercayaan Taib Mahmud, orang yang the money man of Taib Mahmud. Kalau dekat federal ni, kalau Najib dia punya money man siapa Jolo lah. Tapi Jolo ni bukan orang politik. Tapi tak apalah, contoh macam tu. Mungkin ada orang lain lah kan. Tapi money man bagi Taib Mahmud ni adalah Wong Sungkoh. Dia di antara orang yang boleh kumpulkan dana untuk PBB nak berpilihan raya sebagainya. Okay, ini saya simplify je cerita. Dia panjang cerita, tapi saya simplify. Now, apa logiknya dalam nak menghadapi pilihan raya, tiba-tiba Wong Sungkoh boleh keluar membentuk parti sendiri, konon-kononnya melawan GPS? Apa logik dia? Sedangkan pada masa itu, kalau dia bersama dengan GPS, dia boleh dapat macam-macam projek, macam-macam duit, macam-macam dana. Tujuan dia adalah untuk jadi the Trojan horse dalam pembangkang ni. So apa yang berlaku? Trojan horse dalam pembangkang ni, so dia panggil orang-orang bekas PKR yang kecewa pada zaman Azmin. Pada zaman Azmin keluar, antaranya adalah Datuk Adita Jaya yang masuk PKR sekejap je. Antaranya adalah bekas-bekas PKR yang lain. Dia join. Saya sebut sahabat saya Meliani, saya sebut sahabat saya. Antaranya adalah Joseph Jawa di Ngemah. Joseph Jawa dia kalah hari tu 200 undi je dengan GPS, dia PSB. Joseph Jawa di Ngemah. Kita ada Meliani, kita ada Ann, kita ada Yatika di Demak Laut. Kita ada calon-calon lain yang sebelum ini sebenarnya tak berapa nak diketahui sangat, sekarang ini dah mula menyertai PSB. Now, bila kita kata macam tu, ramai orang tak percaya. Dia kata, tak ada lagi, orang kena bersatu. PSB ni sebenarnya sama-sama pembangkang. Tak, PSB bukan pembangkang. PSB adalah pemecah kepada pembangkang. Daripada mana dia belajar Wong Sungkoh ni? Dia dah tak belajar daripada Taib Mahmud. Taib Mahmud belajar daripada siapa? Taib Mahmud belajar daripada Tun Rahman. Itu tok guru dia, tuan-tuan. Itu tok guru dia. Jadi kalau tok guru dia ada kat macam tu, tok guru dia macam itu, apa yang berlaku adalah tok guru ini mewujudkan satu apa orang kata, kaedah atau strategi bagi memastikan bahawa semua ini untuk kemenangan GPS, untuk kemenangan BN dan untuk mengukuhkan UMNO. Saya nak cerita ni tuan-tuan, sebab tu ramai saya tengok dekat Jekom dalam ni sekarang dia dah meroyan, sebab saya dah mula menceritakan strategi dia orang. Dia dah mula meroyan dah. Sebab nampaknya saya dah tahu strategi dia. Okey. Sebab apa yang berlaku di Sarawak ni sangat penting untuk korang faham. So bila dah pecah undi daripada PSB, bukti dia sebanyak 22 kerusi PKR hilang deposit. Kalau campur undi PKR dengan undi PSB, kita tak hilang deposit sebenarnya. Jadi bermaksud apa? The pool of voters yang PSB ni serang, lawan, adalah pool of voters daripada pembangkang, bukan daripada GPS. Jadi dia duduk bercerita, kita ni sebenarnya menentang GPS, kita adalah parti yang menentang GPS, kita parti yang menentang GPS. Tapi hakikat sebenar, PSB itu adalah parti suara dan lidah GPS untuk memecahkan undi pembangkang di Sarawak. Now, kenapa saya cerita saya ni relevan, tuan-tuan? Kenapa? Apa benda kita boleh belajar daripada PRN Sarawak? PRU tak lama lagi.
PRU tak lama lagi untuk memastikan perkara yang sama berlaku di dalam PRU ke-15, iaitu landslide victory. Dia bukan setakat nak kena menang, dia mesti landslide victory. 2/3 mesti menang. Dia tak boleh menang majoriti macam hari tu, minoriti macam hari tu. Hari tu menang 114, 116, tak boleh. Dia mesti menang 2/3. Macam mana? So, cara untuk mereka nak menang 2/3 adalah dengan cara mewujudkan parti pihak ketiga yang konon-kononnya pembangkang. Siapa punya idea, tuan-tuan? Tun Mahathir. Tun Mahathir dengan Tun Rahman tu siapa, tuan-tuan? Kawan baik. Tun Mahathir dengan Wong Sungkoh, dengan Taib Mahmud, siapa, tuan-tuan? Kawan baik. So, idea ini sekarang ini digunakan. Sekarang ini sudah ada, dah ditubuhkan. Hari itu pengumuman Warisan akan bertanding di Semenanjung. Warisan ni di bawah siapa, tuan-tuan? Warisan ni siapa? Warisan ni siapa dia punya penaung? Safi Abdal. Siapa Safi Abdal dengan Sakarin Dandai? Mentor menti. Sakarin Dandai dengan Tun Mahathir siapa? Kawan baik. Okay? Kita kena faham satu benda tu. Selepas itu, bila itu yang berlaku, Barisan dah buat. Sekarang ini parti bangsa Malaysia pula diwujudkan untuk meletakkan katil-katil Larry, Xavier, termasuk Zuraidah bakal berada di dalam parti itu. Apa tujuan dia, tuan-tuan? Base pengundi dia orang daripada mana? Base pengundi dia daripada PKR dan juga daripada Bersatu, terutama PKR. So akhirnya geng-geng kartel yang sebelum ini bersama dengan PKR lompat pergi Bersatu, sekarang ini masuk PBM. Mereka akan cuba untuk mencuri undi siapa? Bukan undi-undi daripada UMNO Barisan Nasional. Dia akan ambil undi daripada PKR. Kita kena nampak strategi ni. Jadi akan wujud satu koalisi baru. Coalition, the new coalition. Coalition baru ni akan terdiri daripada parti Warisan, Pejuang, Muda, dan mereka akan mendesak supaya diadakan kemah besar di mana Pakatan Harapan kena berada di dalam kemah besar ini. Dan sekiranya Pakatan Harapan tidak berada dalam kemah besar ini, maka akan berlaku pertembungan 3 penjuru di antara mereka semua. Dan 3 penjuru ini akan memenangkan UMNO dan Barisan Nasional. Now, ada yang kata, hari itu pun 3 penjuru masa PRU 14. Kenapa hari ini 3 penjuru lain pula? Dia macam ni, tuan-tuan. Saya jelaskan. Hari itu, kita berkempen. PAS UMNO sama. Itu kempen kita, ingat tak? Silap Sarawak adalah apabila kita kata PSB dan PKR serta DAP serta Amanat itu sama. GPS lawan kita, PSB kawan kita. Itu silap. Itu kempen yang sangat silap. Bila kita kata macam tu, bertembung di banyak kerusi kecuali 19 kerusi, dekat situ kita nampak bahawa mereka telah pecahkan undi kita. Sebab itu lepas ini akan berlaku kata-kata yang sama. Mereka akan kata kita adalah kawan. Kenapa kita nak pergi bertembung? Kenapa kita nak pergi lawan? Dan mereka akan demand seat-seat yang boleh menang. Di Selangor, dia akan demand seat-seat yang boleh menang. Di Perak, di Penang, di Kedah, dia akan demand seat-seat yang mereka rasa mereka boleh menang. Termasuk Langkawi. Kalau kita bersetuju dengan coalition baru ni. Kalau kita setuju dengan coalition baru ini, itu yang akan berlaku, tuan-tuan. I'm warning you. I'm giving you a fair warning sekarang. Sebab itu yang berlaku dalam PRN Sarawak. Mereka belajar daripada tok guru yang sama, tuan-tuan. So sekarang ini adalah dasar, sekarang ini adalah masa mereka untuk pecahkan. I'm telling, saya nak bagi tahu rahsia ni. Saya nak bagi tahu rahsia strategi mereka. Alah Suardi, tipulah kau. Tak apalah. Saya selalu cakap macam ni kan. Kalau kau rasa aku tipu, tak apalah. Tapi jangan dah tergolek dog nanti baru kau kata, betul lah apa kata Suardi lah gitu. Sama dengan Sarawak ni. Saya kata hari tu PSB bukan kawan kita, PSB lawan kita. Sepatutnya kita kena bagi tahu rakyat, PSB itu adalah kawan GPS, bukan kawan kita. Sampai ada orang maki kita, Umar, kenapa marah dengan pembangkang Seri? Kita sepatutnya bersatu padu. Nak bersatu padu apa, tuan-tuan? Sebagaimana Permas diwujudkan tahun 1985, 86 dahulu, itulah tujuan PSB diwujudkan, untuk memecahkan undi pembangkang. Pada masa itu, antara pembangkang yang kuat pada masa itu adalah DAP. Itu antara benda yang berlaku. PBDS antara yang kuat. Snap pada masa itu antara juga.
Yalah Parti Lama lah, tapi antara yang pada masa itu. Tapi antaranya PBDS pada masa itu yang kuat. Melayu pada masa itu kalau dia bersatu, memang dia akan mewujudkan parti yang kuat, terutama dalam PBB. Dalam PBB ni memang bukan parti Melayu, tetapi dia parti, nama tu PBB, Parti Pesaka Bumi Putera. Ada sejarah ni kenapa pesaka dan sebagainya. My point is this. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Tujuan dia tidak lain tidak bukan untuk memastikan bahawa gabungan pembangkang yang kuat itu pecah. Dalam dasar ini belajar, dia orang belajar daripada mana? Ini orang belajar daripada British. Dasar pecah dan perintah. Ini bukannya formula yang baru, tuan-tuan. Ini formula lama. Macam itu cara British kalahkan, macam mana itu cara British tawan negara-negara di dunia ni. Bayangkan, British boleh tawan India, British boleh tawan Malaysia, British boleh Belanda boleh tawan Indonesia. Dengan cara apa? Dia pecahkan. Dia pecahkan dia orang, dia pecahkan bangsa, dia pecahkan agama, dia laga-lagakan di antara satu sama lain. Akhirnya bila mereka tidak bersatu, maka senang untuk mereka nak kuasai. Dan pentingnya kenapa BN perlu menang 2/3 dalam pilihan raya kali ini. Kenapa? Sebab BN perlu menang 2/3. BN perlu meletakkan, Barisan Nasional dan juga UMNO perlu meletakkan orang yang boleh membebaskan Najib dan juga Rosmah dan juga Zahid.